Mungkin ada anak-anak di sekolah yang berminat nak jadi peguam, atau juga ibu bapa yang berhajat agar anak mereka jadi peguam. Jadi hari ini saya ajak rakan-rakan peguam saya untuk kita sembang-sembang tentang topik kalaulah saya jadi peguam. Okay. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel kami Next Episode Channel. Sebelum kita shoot video ni, sebenarnya saya dah tanya soalan-soalan di Facebook saya. Mana-mana pandangan orang awam yang nak tanya, kalaulah saya nak jadi peguam. Banyak soalan yang saya dapat, tapi saya ambil lebih kurang di antara 35 ke 40 soalan. Kita tengok mana sempat nak jawab. Kita mulakan daripada zaman sekolah dahulu. Okay. So ada ibu bapa yang kata, okay, anak saya ni daripada kecil ni, pandai betul bercakap. Agak-agak lah boleh kot jadi peguam. Ada pula ibu bapa yang anak dia ni jenis tak berapa nak bercakap sangat, tapi besar harapan nak jadi peguam. Jadi kita nak tengok daripada zaman sekolah, okay, apa yang perlu kita terapkan kepada anak-anak ni, dan juga adakah anak-anak kita ni mempunyai ciri-ciri sebagai peguam. Okay, tanggapan kita mulakan dengan soalan pertama dari zaman sekolah. Tanggapan biasa, diorang kata kita ni daripada kecil mesti jenis banyak cakap, jenis betah cakap. Kalau kat sekolah tu mesti masuk debate team lah, masuk syarahan lah. Betul atau tidak, kami yang berempat ni dari zaman sekolah ni memang jenis betah bercakap. Okay, so betul ke tidak? Nampak kat sini ada 3 Sari. Dia lah paling banyak cakap masa kat sekolah. Kita ni kira, kalau satu game ni kira duduk diam-diam lah, sebab tak satu sekolah. Okay. So, Nat, sepanjang yang kita berkawan-kawan ni kan kita ni daripada universiti kan, sama kan, 1, 2, 3 ni sama batch kan. So dekat sekolah, bukan dekat sekolah, dekat universiti dulu, betul ke kawan-kawan kita ni memang jenis bising-bising, banyak cakap ke macam mana ke? Apa? Betul ke tidak tanggapan orang budak yang ambil jurusan undang-undang dan bekerja sebagai peguam ni daripada kecil dah kelihatan dia punya potensi, iaitu banyak cakap? Okay, thank you Beth untuk soalan tadi. Dari pengalaman peribadi saya, daripada saya kecil, saya memang suka melibatkan diri dalam kelas, dalam program sastra, program syarahan, bersyair, bersajak semua. Saya sukalah benda-benda yang kesenian ni. Tapi nak cakap, petah bercakap tu tak selalunya cakap yang macam berhenti jantung, bukan non-stop cakap. Kadang-kadang cakap bila diperlukan untuk cakap. Tu dari sekolah lah, dari masa sudut sekolah. Dari bentuk universiti pula, adalah saya masuk dalam mock trial kan, dalam ada debate team tu pernah sekali 2 lah. Dan suka juga bertanya kepada lecturer, pensyarah, benda-benda yang kurang pasti lah, tak adalah macam diam je. Tapi in a way, kita akan nampaklah potensi kita daripada kecil, macam mana yang kita akan besar jadi macam mana kan. So tak boleh, sebenarnya kesimpulannya macam saya rasa tak boleh judge lah seseorang tu bila dia petah bercakap, dia ada potensi. Maknanya Nadia, kalau dekat sekolah tu, kalau jenis yang banyak bercakap tu, maknanya ada potensi lah. Dan dia besar hilangkanlah bakat. Ada potensi lah. Yang mana tak berapa nak bercakap ni, mungkin kita kena asah sikit bakat dia. Okay. So tanggapan seterusnya, iaitu soalan yang kedua, soalan yang ketiga lah. Soalan yang ketiga, kita jawab secara beramai-ramai. Okay, antara tanggapannya, betul ke nak jadi pelajar undang-undang ni masa dekat universiti dulu, okay, kita semua mesti dapat straight A dalam peperiksaan utama, iaitu masa zaman kita PMR dan juga SPM. Kalau tak dapat straight A ni, tak boleh jadi pelajar jurusan undang-undang. Soalan ketiga tadi, adakah semua kita ni dapat straight A dalam peperiksaan utama? Jawapan dia, lihat. Boleh tak saya nak rasa? Sudah je, majoriti 4-0. 4-0. So saya nak tanya dekat Syazlina ni, betul ke kalau dekat universiti dulu, bukan universiti, dekat sekolah. Dekat sekolah dulu kena dapat straight A baru boleh jadi pelajar jurusan undang-undang. Komen dia. Okey. Terima kasih Beth. Soalan tadi, okey, macam ni secara jujur je lah.
nak kata dapat straight A tu masa saya masuk universiti memang tak straight A. Kan? Pengakuan jujur lah ni. Bagus jujur. Itu yang kita nak tu, jujur. Jadi tak semestinya dah semuanya dapat straight A, tapi kadang-kadang kita tengok subjek. Pada zaman saya tak tahu, zaman sekarang ni mungkin kena perlu straight A ke, saya tak pasti. Tapi pada saya untuk memilih jurusan undang-undang ni kena memenuhi kriteria subjek untuk ambil jurusan undang-undang. Macam saya dulu, saya dapat sejarah A, bahasa Melayu A, apa lagi A? Saya dah lupa ni. Berarti kita boleh kira berapa A. Lagi jangan kita rahsiakan dulu. Tapi pada masa tu, pada zaman saya ni memang saya memenuhi semua kriteria subjek untuk jurusan undang-undang yang melayakkan saya untuk ambil jurusan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kena tepuk saya hebat. Terima kasih. Okey. So maknanya Nina tadi nak kata tak semestinya full A lah, straight A. Mana-mana subjek yang diperlukan saja. Okey. Dan soalan yang kelima ni kita nak tanya soalan ni paling kontroversi. Selalu budak-budak luar dapat. Okey. Soalan kelima ni, betul ke tidak belajar undang-undang ni tak teori matematik? Okey. So, betul ke tidak? Okey. Jadi dekat soalan kelima kan tadi, dekat sekolah dulu. Okey. Betul ke tidak kita tidak mahir matematik? Nombor nak jawab. Jawab dulu. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tidak mahir. Ya. Jadi kalau betul tak mahir cakap lah yes. Kalau tak betul cakap no lah. Okey. So angkat dulu. Saya tiru jawapan. Okay. So nyanyi. Tapi kalau saya reti kira duit. Sama lah. Saya laju. Yang tu laju. Yang tu laju. Okay. So maknanya memang kalau kita sembang dengan kawan-kawan kat universiti tu ada je yang dapat A kan. Macam ada je tapi tak ada yang gagal. Itu penting, tak ada yang gagal. So kita nak tanya dengan Nadia ni. Ya. Saya lagi. Saya lagi. Sabar Rizwana tak jawab soalan lagi. Sabar. Tak apa. Saya sedia beli. Kita simpan Rizwana ni untuk soalan-soalan yang kita orang kata yang fresh tu kan dah lama. Okey. So Nadia tadi betul ke tidak? Maknanya kadang-kadang orang kata kalau saya tak terima matematik eloklah saya jadi lawyer. Betul ke tanggapan tu? Okey, soalan yang Bet ajukan tadi tu, saya berpendapat lah bahawa ia ni ada satu stigma ataupun tabu yang mengatakan pelajar jurusan undang-undang ni tidak perlu mahir dalam matematik. Okey, kenapa saya berkata begitu? Sebab sebelum kita apply dalam jurusan undang-undang, masa dapat borang UPU kan, nak apply ke matrikulasi ke ataupun terus kepada sarjana, core subjek kita kena memenuhi kriteria iaitu mendapatkan kepujian distinction. So matematik adalah salah satu core subjek yang diperlukan untuk kita mendapatkan distinction. Tapi tak semestinya kita dapat A1 ke A2 ke. Tapi kalau A baguslah sebab dia akan menaikkan kita punya grade dalam distinction punya credit subjek tu. Okey, dan matematik juga sangat diperlukan semasa kita belajar mengambil jurusan undang-undang kerana dalam satu core subjek iaitu probate dalam law of probate kan, family law, ada satu subjek yang mana kita diperlukan untuk mengira. Ni yang faraid. Kan saya kata kalau duit tu duit jangan risau. Yes. Dia kena 1/3 residu lah, 1/8 16/32. So kalau tak ada basic matematik tu ada bingung juga lah hidup pasal walaupun semua kena pakai calculator. So memang memerlukan lah basic matematik tu. Tapi untuk pelajar undang-undang kita tak diwajibkan atau diperlukan untuk mengambil maths kan, matematik tambahan, basic maths diperlukan. Saya suka yang Nadia cakap tadi tu. Maknanya semua orang perlu dapat kepujian bagi pelajar undang-undang. Jadi kita ni kepujian tu macam Nadia kata tadi lah, tak semestinya A kan. Okey, tapi tak payahlah ambil core subjek. Jadi terjawab sudah
pelajar jurusan undang-undang ni termat ke tidak. Darah tapi basic tu kan ada. Kita tengok kat peringkat sekolah ni lah. Okey, so satu lagi soalan. Okey, ni yang soalan yang ketujuh. Tanggapan satu lagi adalah pelajar undang-undang perlu mahir dalam berbahasa Inggeris. Betul ke tidak? Sebab katanya semuanya kena speaking. Okey, jadi secara beramai-ramai, adakah kita semua mahir berbahasa Inggeris? Kalau yes, maknanya result dekat sekolah tu adakah A1? Soalan saya A1 tau. Kalau dapat A2 pun tidak boleh yes, B pun tidak boleh yes. Adakah di sekolah kita semua dapat A1 untuk mata pelajaran English? Oh, Mak Saleh orang yang belakang ni dia dapat A1. Okey. Jadi soalan ni tak lain tak bukan saya jawab. Soalan yang ke-8, pentingkah tidak bahasa Inggeris sebagai pelajar undang-undang? Okey, untuk makluman adik-adik kat rumah, mana-mana yang nak sambung study sebagai pelajar undang-undang, buku-buku undang-undang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. In English. Okey. Jadi even kalau macam kita ni, kita banyak ikut English law. Bila English law kita ikut daripada zaman, ada kes yang tahu daripada 1800 ya, 1896 pun ada. Jadi buku-buku begini atau petikan undang-undang ni adalah daripada zaman dulu yang guna bahasa Inggeris. Kadang-kadang bahasa Inggeris tu bahasa Inggeris yang tinggi. Okey. Jadi sebab tu yang penting tu, dan kebanyakan buku rujukan juga ada daripada overseas. Betul. Kalau tak ada penguasaan Inggeris, bahasa Inggeris ni susah nak faham. Sebab pada peringkat awal masa saya kat matrik dulu kan, dia dah jadi dua tau. Saya nak kena baca, nak kena faham in English. Yang pertama kadang-kadang banyak kali rujuk dictionary. Banyak kali yang ni tak faham, yang ni nak faham. Okey, jadi kena baca tu 2-3 kali untuk kita fahamkan supaya kita dapat blend dengan bahasa English tu sebelum kita menguasai. Ni kita cakap maknanya masa kat matrik dah, 18, 19 baru grad. Saya tak macam Mak Saleh yang diorang ni. Cuma dapat A1. Okey, jadi saya punya penguasaan bahasa Inggeris tu tidak macam mana, nak kena study, nak kena berlatih, banyak latihan tu. Kita bukan orang putih kan. Untuk orang Melayu. Lepas tu okey. Jadi daripada itu dekat peringkat universiti, kalau kita tak faham susah juga sebenarnya. Lepas tu kita tengok juga praktis dekat court. Okey, praktis dekat court ni macam mana? Kebiasaannya semua kertas kausar memang dalam bahasa Melayu. Rit saman, pernyataan tuntutan semua dalam bahasa Melayu. Tetapi rujukan kes dekat mahkamah yang kita petik itu adalah dalam bahasa Inggeris. Dan kebanyakan yang hakim di mahkamah tinggi, kalau kita buat hujahan, mereka lebih prefer bahasa Inggeris. Nampak tak? Penguasaan tu penting. Bukan kata kalau tak reti langsung tak boleh. Boleh berlatih. Saya dulu pun bukan terror kan. Okey, itu satu. Malahan dekat ada kawan yang dekat Sarawak ni, dia praktis dekat Sarawak. Dia kata course paper di Sarawak dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. Maknanya penguasaan tu penting. Tetapi macam kami yang bukan Mak Saleh ni kita latih. Yang geng belah sana dia Mak Saleh. Tapi sekarang jadi berapuk. Sekarang jangan bagi saya speaking. Dia tak stop nanti. Okey. Alright. Dan itu soalan nombor 8. Saya host, saya jawab. Biasalah. Okey, dan seterusnya. Soalan yang ke-9. Okay, orang tanya, betul ke semua pelajar undang-undang ni mesti daripada aliran sastra? Okey, dan susahlah pelajar daripada aliran sains ni nak dapat orang kata apa, tempat di universiti. Betul ke tidak? Okey, jadi kita angkat kad masing-masing. Alright, kita tengok siapakah di sekolah dulu adalah merupakan pelajar sastra. Okey, dua. Okey. Siapa? Okey. Seterusnya, siapakah di sekolah dulu yang merupakan pelajar sains? Mana? Ni dah berapa kali no dia. Special sikit. Aliran apa ni? Nak tahu aliran apa? Sebenarnya saya aliran account. Aliran account. Apa nak sebut? Sampai hati. Selalu sebut aliran sastra, aliran sains. Patut jadi accountant, tapi tak pandai kira. Maknanya ambil account boleh jadi lawyer lah kan. Okey. So maknanya kan macam ni adik-adik yang ambil sastra kan, yang ada hope bila dengar ni, ada hope ni aliran, kita dua aliran sastra, betul tak? Ni ambil English literature.
Ya. Mak Saleh. Ni ambil subjek lain semua core sama. Jadi saya ambil sastra bahasa Melayu, ambil account, ambil aliran sains. Okay, so kita nak tengok dekat sini sebab Rizwana daripada tadi dia mendiamkan. Bagaimanakah prosesnya soalan yang ke-10, bagaimanakah prosesnya sebagai seorang pelajar, maknanya bayangkan ada adik-adik ambil aliran sains sekarang ni dah habis, dah dapat result, nak isi form, nak jadi peguam. Dia tengok video kita ni tertarik pula nak jadi peguam kan. Jadi macam mana cara ni? Okey, terima kasih Miss Pat soalan tadi tu. Finally baru dapat peluang untuk kata-kata. Tanya. Ya, kita bagi kepada yang senior dulu. Hormat nama. Ya, betul. Okey. So menjawab kepada soalan tadi, memang betul saya pelajar aliran sains daripada Maktab Rendah Sains Kuala Lumpur lah, Emerson Kuala Lumpur. So immediately after SPM tu, Bangga sekolah dia. shout out. Okey, lepas tu Saya nak sebut nama sekolah. okey, lepas tu lepas dah habis SPM, before SPM lagi kita akan kena isi borang. UPU lah kita panggil, semua pelajar SPM memang tahu pasal benda ni. So dekat situ kita diberi pilihan, sebanyak 7 pilihan untuk nak letak courses apa yang kita suka. Macam soalan yang pertama sekali tadi, siapa yang pada awalnya tak berminat pun nak menjadi peguam kan. So saya lah tu. So awal-awal tu saya letak bidang yang saya minat lah. Contohnya seperti bidang sains lah, yang berkaitan dengan bidang sains. Lepas tu tapi salah satunya adalah undang-undang juga. Undang-undang tu nombor berapa? Undang-undang tu saya letak nombor seater 4 atau 5 macam tu. Jauh juga. Jauh juga. Okey. Bukan top 3 lah. Ya, bukan. Tapi lepas tu saya diserap masuk ke matrikulasi KPM. Masa di matrikulasi KPM pun saya sekali lagi mengisi juga borang UPU untuk pelantik untuk intake asasi UiTM. So bila yang masa asasi UiTM tu baru saya dapat jurusan undang-undang dan terus masuk ke degree ambil undang-undang jugalah. So maknanya daripada matrikulasi, Ya. Saya tak habiskan program di matrikulasi sebab matrikulasi ada 2 semester. So saya buat 1 semester, at the same time saya isi lagi sekali borang UPU. Tapi masa tu saya buat asasi undang-undang as a first choice. Lepas tu baru saya dapat panggilan lah untuk masuk. so maknanya tadi yang nombor 4, 5 tu tidak tidak, yang diteruskan adalah yang asasi. Yang di asasi di matrikulasi. Matrikulasi mana? Matrikulasi College Marafli. KPM lah, di bawah KPM. Macam mana dengan adik-adik yang kalau dia dah pohon tetapi ditolak, kena reject lah. Kena reject. Macam saya, kiranya macam sebab saya tak dapat bidang yang saya nak. Macam tu juga kalau di semasa pertama kali mengisi borang UPU tak dapat bidang yang kita nak. Selepas kita sebab UPU ada banyak kali proses kita boleh isi form tu. It's not necessarily yang kali pertama kita dapat tu lah. So macam saya selepas kali kedua baru saya dapat bidang-bidang. Macam tu juga proses dia. So kena buat rayuan lah. Kena buat rayuan. Dekat universiti dulu kita ada first intake, second intake. Second intake, ya betul. Hopefully adik-adik yang dengar penjelasan tu clear lah cara nak isi. Kok lah kalau di reject ditolak tu janganlah kecewa. Ada banyak cara. Tapi kalau bagi saya lah, kalau betul-betul minat undang-undang and then result pun okey, bila kita letak pilihan pertama undang-undang tu insya-Allah senang dalam proses mengambilkan. Itulah sebab saya pun letak yang pertama lah, undang-undang kan memang kita dapat dah result tapi result pun okey. Pun begitu saya tak nak adik-adik ni rasa macam kecewa kat rumah, dah isi tak dapat. Ada banyak lagi option. Kita bukan saja ada dekat orang kata universiti public university, bukan itu saja. Kita pun ada private university. So boleh cuba, jangan risau. Ada cara dia, cuba banyakkan bertanya. Okey, tadi kan sastra, sains, rupanya ada seorang yang ambil account kat sini. Tadi sembang baru tahu dia ambil account sebenarnya. Sebelum ni ingatkan geng sastra juga. Jadi okey, yang ni kita tengok Wana ni daripada perspektif kita 3 tahun praktis. Let's say 4 tahun sebelumnya tu proses apply lah, dia lah. Okey, sekarang kita tengok yang kita dulu. Yang kata 11 tahun praktis lama lagi. Okey, mungkin ada perbezaan dia sedikit. Okey, daripada bukan zaman dulu terus sangat mungkin dia daripada yang dulu apply sampai yang sekarang. Okey, cuba cerita sikit macam mana sebagai pelajar account ni untuk kita apply. Sama tidak proses? Okey.
sebenarnya memandangkan saya je the only yang ada background dekat sini, yang lain sastra, sains. Okey, so jadi adik-adik yang kat luar sana tu yang ambil aliran akaun, jangan rasa kecewa kalau kata rasa macam aku ambil akaun jadi aku tak boleh ambil law. Tak boleh, anda boleh lagi apply jurusan undang-undang kerana ambil prinsip akaun ni bukanlah satu requirement untuk ambil jurusan undang-undang. Cuma dia jadi added advantage kita panggil. Bolehlah macam Nadia cakap tadi, kita dalam law pun kita ada kira-kira kan, law of probate kita buat kira-kira macam mana pembahagian harta pusaka semua. Jadi kita boleh apply juga walaupun prinsip akaun tu lain, tapi basic matematik tu akaun tu boleh kita apply dalam jurusan undang-undang ni. So jadi adik-adik jangan kecewa, teruskan. Walaupun rasa ambil akaun aku kena jadi accountant, tak. Nampak? Kakak ni adalah buktinya. Ya, walaupun dulu saya hampir-hampir kecewa juga sebab tidak terpilih ke program matrikulasi macam adik Zuana kita ni. Jadi saya, walaupun masa tu saya memang nak jadi peguam, nak ambil jurusan undang-undang. Jadi saya kata tak apa, kita pilih jurusan undang-undang jadi pilihan nombor 1 dengan requirement subjek yang mencukupi untuk jurusan undang-undang. Jadi kita terpilih, insya-Allah boleh. So adik-adik teruskan. Yang bercita-cita untuk jadi peguam teruskan, okey? Walaupun ambil prinsip akaun tak apa. Teruskan. Terima kasih sangat Nina. Ada maknanya adalah cara dia. Tidak bermaksud kalau kita ni belajar sains sudahnya grad ambil sains juga, bukan grad habis SPM kena ambil sains juga, rupanya boleh jadi peguam. Dan kemudian sastra pun boleh jadi peguam, akaun pun ambil akaun pun boleh jadi peguam. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tamatkan zaman sekolah, habis dah SPM kita. Yay. Okey. So sekarang kita nak masuk ke peringkat universiti. Okey, so sembang kita ni masuk ke peringkat universiti. Okey, jadi ada yang daripada kalangan orang kata pelajar-pelajar jurusan undang-undang ni sebenarnya pertama dia mungkin daripada matrikulasi. Okey, mungkin juga ada daripada asasi undang-undang. Mungkin juga ada daripada diploma. Mungkin juga ada daripada STBM dan A-level. Okey, dan daripada kita berempat ni, soalan secara beramai-ramai, adakah kita semua dari matrikulasi? Terbalik. Terbalik saya. Terbalik. Okey. Kita berempat ni kira daripada matrikulasi lah. Okey, jadi yang saya tahu memang 1, 2, 3 ni daripada matrikulasi UIA. Okey, Puanan lain sikit ceritanya, dia adalah daripada matrikulasi KPM. Jadi mungkin adik-adik yang ambil nak ambil matrikulasi UIA terus ke, nak ambil matrikulasi KPM, lepas tu macam mana pula nak ambil law, lepas tu macam mana pula nak jadi ambil pelajar undang-undang, lepas tu macam mana pula nak jadi lawyer. Boleh tak share sikit, at least mereka tahu apa yang mereka patut apply dan hala tuju. Okey, macam yang saya dah ceritakan tadi, lepas saya habis SPM, saya minta borang MPU tu, mengisi borang MPU. So saya dapat matrikulasi KPM lah. So semasa sedang menjalani program di matrikulasi KPM, kami masih boleh untuk cuba apply untuk kursus-kursus lain sekiranya kita rasa tak sesuai ke apa. So itu yang saya buat. Semasa di dalam semester pertama matrikulasi, saya memohon lagi sekali melalui UPU untuk program asasi undang-undang UiTM. Asasi undang-undang ada 2, iaitu asasi undang-undang bagi universiti itu sendiri seperti saya UiTM lah, ataupun asasi undang-undang KPM. So bagi saya asasi undang-undang UiTM, selepas saya menghabiskan program asasi undang-undang UiTM selama 1.5 tahun, kemudian saya akan diserap terus masuk degree di UiTM juga, degree law lah. Tapi bagi asasi undang-undang KPM pula, mereka boleh memilih untuk masuk universiti mana yang mereka suka. Contoh UIA, UM, ataupun universiti mana yang menawarkan khusus undang-undang. Saya hope adik-adik ni hopefully dia faham lah, maknanya proses tu dia ada proses-proses dia. Okay? Dia mungkin pada peringkat awal tu kita rasa macam payah lah, rumit lah. Sebenarnya
okey je. Dia ada langkah-langkah dia. Okay, macam tadi saya ada katakan yang kita ni 1, 2, 3 ni belajar matrikulasi daripada UIA. So dia tadi tu caranya berbeza sikit kan, matrikulasi KPM apa-apa kan. So macam mana pula dengan belajar yang daripada macam contoh kita panggil asasi undang-undang UiTM kan. Ada juga yang universiti yang menyediakan matrikulasi dia. Macam kita daripada UIA punya matrikulasi, kita ambil jurusan undang-undang dan kemudian kita terus sambung study, betul tak? Jadi mungkin Nadia boleh jelaskan sikit masa tamat SPM hari tu ada isi borang, ada 7 pilihan yang mana dulu, lepas tu bagaimana daripada isi borang tu terus masuk ke UIA sampailah ke peringkat diserap sebagai pelajar di main campus Gombak. Melalui pengalaman saya masa di sekolah dulu, sebelum saya menduduki SPM, 2 bulan sebelum tu ada group of teachers dan group of teachers atau group of academician rasa dari luar kot dijemput untuk datang ke sekolah saya, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Bukit Danas. Nak juga Saya pun sekolah ni. Kita kena sebut lagi sebut ya. Okey, mereka akan bagi prep talk. Okey, akan bagi tips, the do's and don'ts, apa yang harus dilakukan lepas SPM, apa yang perlu dibuat selepas dapat result SPM, no matter lah result SPM tu membanggakan ke ataupun di sebaliknya. Okey, life goes on, jangan risau. Okey, sebab banyak lagi stages of life yang perlu kita tempuhi. Okay, so one of them is macam mana kita daripada SPM kita nak pergi ke the next level, nak pergi ke ambil diploma ke ijazah sarjana muda ataupun ke master, ke PhD dan selanjutnya. Dan selepas kita dapat result SPM, so group of teachers tadi, academician tu akan guide kita macam mana nak isi borang UPU. So borang UPU ni ada di dalam website UPU. So rajin-rajin Google, rajin-rajin bertanya, explore your avenue semua. Okay, so dapat je result SPM, terus isi 7 pilihan dalam UPU. Okay, so pilihan selalunya dalam top 3 pilihan yang 3 yang pertama tu, okay, dia akan bagi priority kepada pilihan tersebut. Okay, seperti dalam pengalaman saya, okay, first choice saya letak memang determine lah nak ambil undang-undang daripada sekolah rendah lagi. So the first tu saya letak ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Malaya untuk pertama, untuk kedua UIA, dan ketiga nak buat pengakuan sikit lah. Ketiga mass communication. Mass communication dengan harapan dapat menjadi pembaca berita. Okay, tapi harus berpijak pada bumi nyata masa tu. Saya rasakan diri ni lebih berpotensi dan cenderung dalam bidang undang-undang. Okay, dan saya memang nak masuk Universiti Malaya lah masa tu, sebab masa tu memang dia one of the best universities in the world dari saya punya ni lah pembacaan, okay, dan dari dia punya status kan. Tapi saya kena redha sebab masa tu Universiti Malaya hanya menawarkan kepada pelajar-pelajar STPM. Dan masa tu saya memang terus nak buat degree dalam undang-undang, degree dalam undang-undang, dan saya teruslah pergi ke UIA, matrikulasi UIA. Dan alhamdulillah dapat melanjutkan pelajaran ke UIA dalam ijazah sarjana muda undang-undang. Tapi sebelum you dapatkan ijazah tu, you kena pergi ke matrikulasi dulu. Dan matrikulasi UIA di Gombak, di PJ, sorry. Masa tu saya masa tu lah tahun 2000. Sekarang dah tak ada kan? Dah tutup rasanya yang di PJ. Di PJ tu. So dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di matrikulasi di bawah naungan UIA, kan? Dan alhamdulillah masa tu saya dapat melengkapkan matrikulasi dalam masa setahun sebelum ditawarkan tempat untuk mengambil ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Gombak, di kampus Gombak. Okay, mungkin boleh menjelas sikit. Ya. Okay, matrikulasi UIA ni mungkin adik-adik nak tahu berapa tempohnya? Okey, tempohnya
secara amnya ditawarkan 2 tahun. Kalau saya tak silap 2 tahun. You kena ambil all the subjects, core subject, ada bahasa Arab juga, ada yang semua basic subject untuk legal studies. Kan? Tapi dalam masa 2 tahun. Dan macam mana dia tadi cakap 1 tahun. Macam mana 1 1 tahun? tahun? Okay, macam mana determine dia punya length of studies kat situ is based on you punya qualification dalam ujian bahasa Inggeris. Dan sebelum masuk pusat matrikulasi tersebut, kami diwajibkan untuk menduduki exam dalam bahasa Inggeris to test your knowledge and English level proficiency. So masa tu saya dapat alhamdulillah the highest level. So terus dapat dalam masa setahun lah. So dapat lengkapkan program dalam tempoh setahun. Kerana semua subjek tersebut adalah dalam bahasa Inggeris. Wajibkan ambil bahasa Inggeris. Memang mandatory dalam bahasa Inggeris. So untuk yang 2 tahun tu diorang punya requirement is diorang kena study lagi bahasa Inggeris kat saya. Kena dia punya level of English tu di extended sebelum dia masuk core subject. Yes. Itu yang kita kata tadi, pemahaman tu penting. Betul. Maknanya kita nak kena translate. Tapi yang tadi tu bila Nadia cakap tu, itu adalah matrikulasi undang-undang. Sebab saya saya nak ingatkan, nanti kan ada adik-adik yang berminat dia nak masuk UIA tu tetapi subjek berbeza. Contoh dia nak ambil human science berbeza. Lepas tu dia faham pula yang Betul. ini requirement dia. Itu yang pertama. Yang keduanya kena ingat, kami ambil ni beberapa belas tahun yang lalu. Tidak Kena sama. disclaimer kat situ. Kena bagi tahu ni. Tak sama. Jadi kalau berminat, kalau sudah ada universiti pilihan, tolong buat semakkan sendiri, pergi laman web ataupun bertanya kan. Kadang-kadang bertanya ni teramatlah penting. Macam contoh misalnya, saya percaya daripada kita berempat ni tidak ada ahli keluarga yang ada legal punya background, dan kita tidak ada macam abang kakak yang lawyer atau nak jadi hakim ke apa. Sebab tu bila kita nak apply tu, kita more kepada buat sendiri. Kita buat sendiri. Jadi bila buat sendiri ni kadang-kadang itulah try and error. Melainkan kalau orang kata ada abang atau ahli keluarga, pakcik-makcik yang peguam, mungkin mereka boleh ajar step by step. Jadi itu adalah langkah yang lebih baik bagi adik-adik yang tak ada ahli keluarga yang ada background sebagai peguam ni. Banyakkan bertanya, banyakkan buat research, banyakkan kita rancang perjalanan. Tadi kita duk cakap pasal isu sekolah. Sekolah tu dia sekolah apa, kita sekolah apa. Saya bukan apa nak sentuh juga sebab apa. Mungkin juga ada setengah pelajar dia kata, oh bolehlah yang kakak ni CBN, convert mungkin NAS. Bukan, itu adalah stigma masa kita study. Kita rasa big down kalau bukan daripada sekolah-sekolah yang orang kata apa, high ranking lah kan, elite. Sekolah elite tu ayat dia. So mungkin ni daripada sekolah MRSM. Jadi adik-adik yang daripada sekolah harian biasa mungkin kata, boleh ke saya jadi peguam? Sebab kalau tengok yang tadi tu kakak-kakak yang berdua ni kau main hebat dari sekolah dia. Macam tu. So yelah kan. So sebenarnya tidak ada latar belakang sekolah yang menentukan apa orang kata sama ada boleh jadi peguam ke tidak. Sebab saya sendiri kualiti. Jadi apa-apa pun keputusan, apa-apa pun dia punya hard work. Maka macam mana you berusaha. Macam saya sekolah harian biasa, sekolah menengah Taman Ihsan. Itu dia Taman Ihsan. Kita sebutlah. Mana tahu adik-adik daripada sekolah Taman Ihsan macam terinspired untuk jadi bagus ada juga senior dekat orang kata apa sebagai peguam. Yang ini Syazlina. Saya nama sekolah pun special juga ni. Sweet je nama sekolah saya, Sekolah Menengah Kebangsaan Melur. Jadi jangan kita orang kata apa, kita ada satu pandangan yang kata orang-orang daripada asrama penuh sahaja yang boleh menjadi. Tak ada. Itu bukan halangan. Yang menjadi halangan adalah sekiranya malas study, keputusan tak bagus, itu adalah halangan. Jadi tolong study. Sekarang kita nak pilihan universiti. Ini paling utama dan ramai yang tak tahu. Saya tahu pun selepas jadi lawyer, selepas grad pun sebenarnya baru saya tahu sebenarnya. Begini. Bila kita habis study, kita mula perasan yang ada setengah universiti, kebanyakan universiti awam universiti awam ni kita macam contoh UIA, UiTM, UM. Lepas habis saja terus boleh buat chambering 9 bulan pelatihan dalam kamar dan terus boleh didaftaraikan sebagai peguam.
Okey, 9 bulan selesai, kemudian terus jadi peguam, selepas tu nak kerja sebagai peguam terus boleh. Okey. Tetapi ada juga universiti, terutamanya universiti swasta ni, kita dengar perkataan CLP. Apa tu CLP? Ada juga, okey, dia macam ni sebab saya difahamkan oleh seorang rakan saya daripada CLP, dia kata kebanyakan universiti swasta ni mereka ambil kos dia lebih kurang dalam 3 tahun. Betul. Okey, jadi lebih kurang dalam 3 tahun berbanding dengan universiti kita yang lebih lama sebab banyak lagi pertambahan subjek. Okey, sebab itu mereka perlu menduduki CLP. CLP ni adalah beberapa bulan punya proses. Okey, dan kemudian diikuti dengan peperiksaan, ada 5 paper. Dan kebanyakan ni bukan orang kata apa gosip ke apa, orang kata bukan khabar angin. Statistik. Betul, kebanyakannya ramai kawan-kawan kita ni yang kalau ambil apa kita panggil CLP ni, kita dengar ada yang sampai tak lulus 3 kali, ada sampai 4 kali kan. Sudahnya yang give up ni dah malas dah, terus tak nak jadi peguam. Itulah sebenarnya pilihan universiti ni sangat-sangat penting. Untuk universiti macam tadi kita kata, kalau tak dapat universiti awam tak apa, kita boleh try universiti swasta. Okey, universiti swasta ni pula macam mana kita nak pilih? Okey, macam ni kita nak pilih apa kita nak buat? Yang ini mungkin sekejap sebelum tu saya nak tanya, okay, yes or no, adakah kita semua ni pelajar yang ambil ujian CLP? Tidak. Sebab kita semua daripada universiti awam. Universiti awam. Okey. So, Ina mungkin boleh jawab, mana-mana adik ni katakanlah dia dah apply tak dapat juga, dah apply tak dapat juga. Lepas tu apakah langkah-langkah atau cara-cara yang mereka boleh ambil? Okey, penting ke tidak nak ambil CLP sebab kadang-kadang kan orang ni cepat putus asa. Okey, macam mana? Okey. Tadi Bet ada cakap pasal CLP. Sebelum tu saya dah berpenuh CLP tu. CLP tu Certificate Legal Practice untuk adik-adik yang nak tahu pasal CLP tu apa. Jadi kriteria pemilihan untuk masuk universiti ni, kalau bagi saya lah, saya nasihatkan kalau boleh dulu cuba untuk mohon ke IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Awam. Okay, kerana bila kita memohon, kalau kata ditolak di IPTA, jadi kita mohon kepada IPTS dan diterima dalam jurusan undang-undang, di situlah CLP tu akan take place. Jadi maksudnya graduan daripada IPTS dia akan mesti ambil CLP untuk membolehkan kita menjadi pengamal undang-undang. Okey, tumpang masuk sekejap. Tadi okey, so bila cakap tadi maknanya belajar dulu ke CLP dulu? Belajar dulu baru CLP. CLP tu sebenarnya kita refer kepada exam. Kalau tak salah saya dia exam. Jadi kena ambil peperiksaan CLP tu lulus dan kemudian boleh menjadi pengamal undang-undang. Baru kita boleh apply untuk membuat latihan dalam kamar. Jadi chambering lah. Jadi chambering student. Di situ. Jadi kalau kata tak dapat di IPTA, tak mendapat tempat di IPTA, mendapat tempat di IPTS, contohlah saya bagi apa tadi, Field Asian College kan, ADC dari kata ADC lagi apa nak Yuta College, banyak lagi kolej-kolej IPTS yang menawarkan jurusan undang-undang. Jadi adik-adik boleh minta, boleh pohon untuk kemasukan di IPTS lah. Jadi dan saya tambah sikit ya, saya rasa untuk, bukan rasa, memang kalau graduasi daripada universiti luar negara juga perlu menduduki peperiksaan CLP ni. Jadi siapa-siapa yang ambil CLP, good luck. CLP ni mungkin dia mungkin ada kriteria dia untuk itu. Dan sebab tu kita kata kebanyakan tadi ada ramai yang orang kata tak lulus. Ada yang cubaan yang pertama kali dapat, alhamdulillah. Ada yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 pun ada. Sebab saya ada dengar kawan saya 7 kali, tapi akhirnya dia orang kata apa, tak nak teruskan. Okey, jadi berkenaan dengan pilihan universiti ni mungkin kena ingat tadi macam kita kata, kalau tak dapat universiti IPTA tak apa,
cuba IPS. Okay, tetapi kena ingat benda-benda ni. Okay, dan pada saya sekiranya hard work, kita study tak mungkinlah tak dapat. Okay, Sekejap saya nak tanya. Kalau kata si LP ni macam Pat cakap tadi 7-6 kali dah ambil tapi masih juga gagal, dah give up, tak nak ambil. Jadi apa choice? Apa choice yang ada? Itu nanti kita sembang pasal paralegal. Paralegal atau apa-apa. Sebab masih kalau kita ambil law, kita ada LLB, masih kita boleh jadi penasihat undang-undang. Betul. Masih juga kita boleh kerja yang ada legal punya background. Betul. Jadi tidak semestinya kalau kata belajar jadi lawyer, ambil law je nak kena jadi orang kata lawyer. Sebab ada kawan-kawan kita yang jadi cikgu kan. Ada kawan-kawan yang jadi cikgu. Ada juga yang join jadi ejen hartanah. Ada juga yang join insurans. Tak apa. Selagi mana kita ada degree, tak kira lah apa-apa course pun, mencari sumber yang halal. Betul. Okay, so sekarang kita patah balik ke universiti ni. Universiti ni ada beberapa soalan, tinggal lagi 4 soalan. Okay, so Nadia di universiti, apakah kos-kos ataupun subjek-subjek basic? Kalau dulu belajar kat UIA kan, apa subjek basic? Okay, di UIA yang mana saya telah mendapatkan ijazah sarjana undang-undang dalam masa 4 tahun dalam jurusan sivil, to be specific lah. So ada 4 tahun dan 1 tahun akan dibahagikan kepada 2 semester. Dan dalam 1 semester tu ada core subjek dan elektif. Core subjek tu adalah subjek yang wajib diambil, dan elektif tu subjek yang additional subjek untuk mencukupkan kredit. Okay, kredit untuk pass dan untuk mendapatkan ujian ke distinction lah dalam selepas final exam. So dalam 4 tahun pembelajaran saya di UIA, masa tahun pertama tu seingat saya subjek dia merupakan subjek yang basic undang-undang seperti tort, law of tort, Malaysian legal system, introduction to transaction Islamic law, macam itulah. So second year masih lagi berdasarkan kepada subjek yang sama, cuma dia punya scope tu dibesarkan, widen sikit kan. Law of contract. Yes, law of contract. Lepas tu law of tort sama tapi ada part 1, part 2. Okay, law of family law kan. Family law masa second year tu ada family law, Islamic family law. Yang masa tu lah belajar pembahagian harta pusaka dari sudut faraid dan dari sudut sivil. Okay, dan third year more tu macam yang more to practicing punya side. Ada criminal law, constitutional law pun ada, tapi itu masa second year. Masa third year family criminal law, transaction to Islamic law, macam tu lah, more on yang practical side. Okay, dan land law. So third year dengan fourth year pun sama interrelated, cuma dia punya scope pun dibesarkan lah. Subjek-subjek tu macam heavy sikit. Yes, heavy. Tapi bila fikir balik, dia more to practical. Yes. Kan, ada law of equity, kan, jurisprudence. So yang mana dia memerlukan anda untuk think outside the box sikit. Dan macam mana you think outside the box tu dapat apply kepada undang-undang untuk dipraktikan di Malaysia. Sambil yang dia tengah cakap pasal subjek tu, kita dua kat tepi ni dah macam wah, dia ingat. Dia dah tak ingat. Kita dah tak ingat. Yang kita ingat ni macam law, dia boleh cakap semua ni satu-satu. So, mana tak sama universiti dengan kita, mana daripada UiTM kan, sama tak subjek ni? Core subjek tu memang lebih kurang sama. For the first year dengan second year kita akan belajar, basically core subjek adalah sama, cuma konsep ataupun dia punya syllabus tu adalah semakin heavy lah, saya boleh cakap kan. So contoh macam first year kita akan belajar law of contracts first semester, law of contracts 1, second semester law of contracts 2, macam tu lah. And then first year macam topik-topik ataupun syllabus dia macam lebih light, ataupun untuk tujuan dia adalah bagi kita memahami dulu macam mana konsep perundangan di Malaysia ni, basics dulu. Lepas tu baru kita go into detail apa tu land law as such lah. So first semester tu antara ada syllabus yang lain adalah Malaysia legal system kan.
macam itulah. So saya rasa lebih kurang sama je UIA atau UiTM pun. Detail sangat dia cakap, seram je orang nak pasal gitu. Jangan seram. Nampak macam susah sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kita belajar apa-apa pun saja boleh belajar. Kan belajar betul. Boleh. Baru nampak susah kan. Baru-baru tu saya juga boleh pun sekarang seram pun dah. Kami boleh grad kan. Kami pun dah grad dah lama dah. Okay. So tadi Nadia ada cakap, Wana ada cakap. So Nadia ada sentuh pasal jurisprudence, pasal family law, pasal criminal law, ada banyak ni. Okay, macam mana ni nak tanya dekat Syazlina ni, kalau ada lah adik ni kata saya ni daripada kecil tengok cerita-cerita macam apa pasal lawyer lah kan, Law and order. Law and order kan. Dia orang suka. Saya tengok criminal law je saya nampak best. Dia kata saya tak nak jadi yang family law, saya tak nak jadi ambil kes yang family matter ke apa ke, saya nak jadi criminal lawyer je. Jadi boleh ke tidak kalau adik-adik yang beranggapan begini bila didengar tadi kan, Nadia cakap tu, saya nak jadi criminal lawyer, saya nak pergi universiti, saya nak belajar criminal lawyer saja, criminal law saja. Boleh ke tidak? Cuba terangkan sikit. Itu terus cakap, no, tak boleh. Mentang-mentang nak Tak jadi boleh cantik kan. mentang-mentang nak jadi criminal lawyer, saya nak belajar kriminal je. Kriminal tu selanjutnya kita belajar dalam dua semester pun dah boleh habis dah, dah boleh khatam dah kriminal law of criminal. Jadi kena cukupkan semua credit hours yang macam Nadia cakap tadi lah. Semua-semua yang requirement untuk grad sebagai graduan undang-undang ni. Jadi apa yang perlu di universiti yang subjek wajib memang perlu ambil, dan subjek yang elektif yang kita pilih sendiri, mungkin ada yang rasa nak pilih nak buat contoh industrial relation, boleh ambil, tapi yang subjek wajib core kena ambil, tak boleh pick and choose lah. Kata saya nak jadi criminal lawyer, saya nak ambil criminal law je, tak boleh. Kita orang semua ambil. semua ambil. Semua law kita ambil. Boleh tanya lah apa soalan. Tak boleh drop pun. Memang kena ambil manager. SPM boleh drop kan. Dia nak widerkan kita punya knowledge dalam law ni, bukan kita walaupun kita ambil semua subjek pun, walaupun kita dah menjadi pengamal undang-undang dan jadi lawyer, kita masih juga belajar juga perkara baru dalam undang-undang ni. Okay. So, yang ini soalan yang terakhir untuk part 1. Sebenarnya video ni ada 2 part. Panjang video ni, dah berbelas-belas minit dah. Okay. Jadi yang video yang pertama ini kita fokuskan kepada sekolah dan juga universiti, pembelajaran. Dan kemudian video yang kedua kita akan masuk dalam dunia kerjaya. Dan soalan yang terakhir ni, eloklah kalau saya tanya kepada yang paling junior antara kita semua, betul atau tidak? Kalau kita sebagai graduat undang-undang, pointernya rendah, tiada harapan kita untuk bekerja sebagai peguam atau mempunyai apa-apa peluang bagi kerjaya, betul atau tidak? Mungkin boleh jawab. Untuk bekerja sebagai peguam okey, lepas kita dah graduate, yang penting graduate dulu. Sebab kalau dekat UiTM kita ada requirement, kita ada benchmark dia. First semester, second semester, kalau tak mencapai benchmark tu memang tak boleh proceed ke third semester pun, apatah lagi kalau kita nak graduate. So make sure each semester tu kalau tak boleh excel pun, at least kita capai requirement pun dah cukup lah. Tapi pada pendapat saya, kalau berkenaan selepas kita graduate, kita bercerita lepas graduate, pointer tinggi tak tinggi tu bergantung kepada cara kita meminta ataupun cara interview nanti lah di tempat kerja. Kita apply je dulu semua firms, tak kisah. Sebab ada setengah majikan yang mereka tak melihat sangat kepada CGPA. Mereka nak tengok talent, mereka nak tengok macam mana cara kita solve problem. So benda-benda tu semua tak diajar pun dekat universiti. So itu adalah basically pada diri kita sendiri. So bagi menjawab soalan tu, saya rasa itu bergantung. Selepas kita graduate, yang penting graduate dulu. Yang tu kena cukup lah. Kalau saya kata sebenarnya ada harapan. Ada harapan, Janganlah betul. Asalkan anda adalah seorang graduan undang-undang, ada harapan. Kerja dekat legal firm ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Mungkin pada peringkat awal, biasalah kita awal. Jadi kita ni tak ada experience langsung. Okay. Apa yang bos akan tengok adalah pada pointer lah. Berbeza dengan kita dah 5 tahun kerja, 7 tahun kerja, pointer tu
ada setengah puas dah tak tengok pun, tak kisah pun. Mungkin pada peringkat awal bila kita graduate ni, bila kita nak masuk contoh dalam kerajaan, jadi memang ada dia ada sini dia berapa requirement dia berapa yang paling rendah kita abang kata boleh dapat, ada juga setengah company begitu. Tetapi sebab kita ni adalah pengamal undang-undang, maknanya kita lawyer, okey. Jadi memang ada firm-firm yang mungkin dia tak lihat. Yang most important ni macam Wanda cakap tadi lah. Okey, jadi untuk part yang pertama ni kita dah cover pasal sekolah, pasal universiti, semua pun dah tahu kita orang sekolah apa, universiti apa. so kita nanti akan ke part 2 untuk kita sambung bagi pelajar-pelajar yang setelah pelajar-pelajar yang undang-undang yang telah graduate daripada law school ataupun dekat universiti lah, belajar LLB. Okay, bagaimana cara nak chambering dan juga pilihan kerjaya sebagai peguam. Okey.